Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Semoga sahabat-sahabat semua terus sihat dan terus kita dapat meneruskan kelas mengaji tulis tesis, kelas digital WhatsApp yang fleksibel. So siapa yang boleh lihat, tonton video pada tepat pada waktunya, pada jam 10 malam. Mana yang tak sempat boleh tengok time sahur nanti dan keesokan harinya. Okey, kita terus aktif. Kita dah nampak dah dekat kelas perbincangan dah nampak slow-slow. Yang view dekat video pun dah makin kurang. Jadi kita kena teruskan kelas pengajian ini, meneruskan untuk bab berikutnya. Dalam literature review ini kita akan membincangkan bab-bab. Dia dah hujung dah bab ni. Kita dah sampai dekat kerangka konseptual. Okey, pada hari pertama kita dah cover pengenalan, iaitu penulisan literature review, juga kesimpulan dalam bab literature review. Jadi pengenalan kesimpulan tu kita boleh jalan sekali je. Kemudian kita dah cover apa itu teori dan kerangka teoretikal. Kita dah cover apa itu konsep dan kerangka konseptual. Kemudian kita dah selesai bahagian yang terpenting dalam literature review, iaitu menyediakan literature review berdasarkan ataupun menjelas dan menjawabkan research objektif dan research question. So sebenarnya kalau ini adalah kesinambungan daripada kerangka konsep, sebab tu di slide awal-awal ni saya sambung sedikit beberapa perkara. Saya nak lebih pada perspektif yang general. Okey, memang sebelum ni dilihat seperti kajian saya lebih spesifik. Lebih spesifik itu untuk kajian saintifik, contohnya untuk orang kuantitatif. Okey, niat saya bukan saya nak fokus pada kuantitatif, cuba nak nampakkan kejelasan. Bila kita bercakap berkaitan dengan teori, perbezaan yang paling besar adalah bila orang kuantitatif, filosofi dia bermula kajian dia dengan teori. Kenapa teori? Sebab pengetahuan, knowledge itu. Orang kuantitatif dia buat kajian sebab pengetahuan dah ada. Jadi pengetahuan dah ada, teori dah wujud. Okey, tujuan orang buat kuantitatif ni, dia nak testing teori, dia nak uji teori. Sebab itulah filosofinya. Tetapi bagi orang kualitatif, researchnya dia bukan testing teori, dia build of teori, dia buat teori building. Dia yang akan hasilkan teori. Jadi bagi orang kualitatif, literature review dia bukan kita kata general, tetapi penceritaan naratif dia ke arah juga menjawab research question dan research objektif, tetapi secara subjektif. Okey, bila sebut secara subjektif tu, dia tidak menemukan satu dapatan yang konteks dia scientific dan significantly. Contohnya mana dia nak jumpa satu dapatan yang terbukti, signifikan, terbukti, kejelasan mendalam? Tak ada, dia dapat secara umum je. Dia tahu ada literature review dalam dan luar negara dapat memberi gambaran situasi atau fenomena itu, tetapi masih lagi kabur. Dia ada track, dia boleh view, tapi dia tak boleh dapat secara deep ataupun secara mendalam. Sejauh mana memberceritakan. Contoh dia macam ni lah kan. Bila kita dalam satu keadaan, contoh kalau filem dia ada macam yang 2 minit video tu untuk tarik kita melihat pada filem tu. Kita nak tahu lebih lanjut, kita nak tahu lebih mendalam. Okey, ataupun biasa dalam apa-apa keadaan yang bahagian introduction tu. Introduction sangat penting. Introduce, di mana dalam satu situasi kita diperkenalkan tentang sesuatu produk atau sesuatu perkara yang mana orang introduce. Itu menarik minat kita untuk tahu lebih lanjut. Apa kesudahan dia? Apa kedalaman dia? Ya, aku berminat. Itu yang penting. Dia berjaya menarik atau memberi keyakinan untuk kita membuat penyelidikan untuk mendapatkan sesuatu perkara itu. Okey? Jadi contohnya kan, kita ambil satu situasi macam COVID-19 ni. Okey? Dengan semua orang disiplin duduk dekat rumah,
ikut arahan daripada kerajaan, stay at home, okey, menjaga kebersihan, okey, kita tidak ingkar dengan perkara-perkara yang tak sepatutnya kita kena buat dalam tempoh PKP ni. Okey, jadi dia satu benda yang baru sebab COVID-19 ni benda yang baru. Adakah solution dia kita duduk dekat rumah akan menyelesaikan satu perkara yang besar, iaitu wabak COVID-19. Jadi kita menulis dalam literature review, mana ada COVID-19 ni. Okey, jadi dalam literature review kita dapat kaitkan dengan perkara-perkara yang berkaitan. Okey, ada penyakit-penyakit wabak, tahun, TB, SARS, lain-lain itu menjadi satu bantuan dalam penceritaan. Okey, sebab situasi dia hampir-hampir sama. Memang you takkan jumpa COVID-19 sebab kajian masih baru. Okey, nak collect data pun, nak buat preliminary pun susah sebab kita at home, kita duduk dekat rumah. Tapi literature itu daripada kajian-kajian daripada sebelum kita menikah, zaman-zaman dulu, zaman-zaman lama dah ada wabak-wabak ni, wabak-wabak penyakit ni memang dah ada. Tapi mungkin nama dia lain, nama dia bukan COVID-19. Okey, jadi justru tu bila orang kualitatif ataupun kuantitatif tadi, bila berhadapan kesukaran untuk dapatkan artikel, cari maklumat yang lebih kurang hampir-hampir sifat dia sama. Kajian ni sebenarnya apa yang kita buat ni, tak ada orang pun yang buat kajian baru. Kajian baru yang betul-betul novelty ni. Apa saja yang kita buat dekat dunia ni, semua benda tu orang dah buat. Cuma zaman, perubahan budaya, teknologi, pengetahuan, kemahiran, itu yang membezakan. Tak kisahlah politik ke, sosial ke, ekonomi ke, benda yang sama. Tapi kita dalam penyelidikan, kita nak buat approach yang efisien, yang sistematik. Memanglah tak ada lagi orang buat, sebab tu kita bawa. Jadi kat situ kita nak penjelaskan yang secara generalisasinya bagi orang kualitatif. Sebab tu nanti kita masuk bab 3 ada rezeki, kita masuk bab metodologi. Peringkat awal tu kita akan cover philosophy of research. Kat situ kita kena faham kalau orang kuantitatif macam mana dia nak keluarkan filosofi dia, macam orang kualitatif macam mana nak keluar filosofi dia, supaya kita tahu, oh bila keadaan situasi aku macam ni, susah nak dapat literature review, susah nak dapat dokumen, susah nak jumpa teori. Sebab apa? Sebab filosofi research ni macam ni. Bila dah faham filosofi ni, baru kita patah balik dekat literature review ni. Alah, kalau nak cari bahan ni dah lama dah ada. Dah tu kenapa tak tulis? Sebab kita anggap benda yang CP-CP tu secara indirectly tu tak perlu tulis dalam literature review. Tengok situasi. Kalau dah memang betul secara direct tak ada, kita gunalah platform secara indirectly. Okey, macam orang salah melakukan kesalahan ataupun dalam keadaan tersepit, bila dia mencari justifikasi dan mencari jalan keluar, dia akan mencari apa-apa saja maklumat yang ada. Macam kita sekarang dalam satu situasi yang terhad untuk keluar, jadi apa saja yang ada dalam peti ais itu saja yang kita masak untuk juadah berbuka nanti. Jadi semua tu you kena sedar bahawa researcher, sebab tu dia ada kepentingan dan limitation dalam bab satu. Setiap research ada limitation dia. Okey, tetapi kita tidak boleh memberi satu keadaan, satu keputusan bahawa literature review tak boleh nak buat sebab saya tak jumpa artikel. Mana boleh? Sebab kita mencari artikel tu impossible, benda tu tak ada. Malah nak you buat tu pelik sangat. Tapi kalau you buat kajian nak mengkaji alien pun, ke angkasa lepas pun tak ada sampai ke angkasa lepas tu, masih lagi research boleh dibuat. Sebab kita dalam pembacaan knowledge, kita dapat belajar, oh sifat-sifat alien tu fizikal dia macam ni, situasi dia macam ni. Oh, ada mirip-mirip kehidupan alien tu ada dekat satu kampung ni, kampung A. Kampung ni sepadan antara Malaysia dengan Thailand. Okey, kita tak kata itu alien, tapi ada satu orang kata apa, petanda yang dia ada mirip macam kehidupan daripada alien. Adakah kampung itu ataupun golongan pada area A tu adalah daripada aliens? Jadi itulah researcher memang kita tidak dapat jumpa yang 100% bidang kita. Yang tu yang ramai lagi researcher yang kat luar tu masih lagi beranggapan bahawa penyelidikan ni untunglah orang dah buat. Oh, orang dah buat dah kat UKM.
Oh tapi kat UPSI tak buat. Dia buat dengan cikgu cemerlang, aku buat dengan cikgu biasa. Topik sama, literature review sama. Oh senanglah PhD kau. Okay, buat macam tu je. Saya tak nak cerita pasal lulus, gagal pasal topik macam tu. Tetapi bagi saya, kalau dia dah bincang dengan supervisor, tajuk tu dah valid, dia dah setuju, teruskan. Tapi bagi saya, researcher bukan macam tu dia. Dia adalah beautiful, dia ada seni dia. So terpulang pada kita dari segi menggunakan kreativiti kita, menggunakan pemikiran kita dalam mengolah naratif dalam penceritaan. Okey, yang itu you kena faham. Jadi jangan bagi alasan tak jumpa artikel, susah nak buat literature review. Okey, dia macam kita lah. Bila kita ada masalah, kita nak cerita kat orang, susahlah aku nak cerita masalah aku. Orang lain menghadapi masalah yang sama, tapi dia boleh ceritakan masalah dia. Itulah situasi literature review kita. Setiap perkara perlu diselesai. Setiap orang ada masalah. Saya ada masalah, you all ada masalah. Berbeza saya dengan you mungkin dari segi kaedah penceritaan untuk menyampaikan masalah, supaya orang di sekeliling kita, orang terdekat kita boleh bantu daripada proses penceritaan masalah kita. Okey, sedikit introduction yang itu sebab banyak dekat grup WhatsApp tanya tentang tak jumpa artikel. Dia sekarang zaman online, zaman database, zaman publisher. You kena explore semua publisher tu. Okey, dalam kelas-kelas saya memang saya dah beritahu macam mana nak gunakan WOS, Scopus, Era, MySite, gunakan Finder, Journal Finder daripada Springer, daripada ScienDirect, daripada Wiley, dan kemudian daripada Manuscript Matcher daripada WOS, guna publisher ScienDirect, Taylor, Emerald, InDesign, Springer, Sage, Wiley dan sebagainya. So itu kaedah sekarang. Tapi pada masa yang sama, kalau you dah ada fakta, dah ada maklumat, kalau tak mampu nak olah dengan baik, kita ada kesukaran. Sebab tu saya bekalkan dengan matrix, dengan template, supaya kita masukkan, kita rekodkan maklumat yang penting, supaya kita lihat, supaya kita boleh tengok apa orang dah buat, apa yang orang belum buat. Kita buat compare and contrast, kita boleh buat analisis, synthesize, kita boleh buat conclusion berdasarkan apa yang kita rekod. Okey, kalau kita betul-betul nak uji diri, lepas kita rekod ke Excel, journal tu ikat masuk kotak. Okey, kita tak perlu lihat dah artikel jurnal tersebut sebab kita dah rekodkan maklumat penting dalam Excel. Jadi kita menggunakan keupayaan kita menulis dengan menggunakan academic writing. Cara kita menulis literature review berdasarkan fakta, bukan kita ambil ayat orang atau uraian. Jadi kita menulis dengan perkataan kita, dengan ayat kita sendiri, tapi menggunakan fakta-fakta utama dan fakta-fakta sokongan daripada sumber-sumber dokumen, daripada jurnal tesis dan sebagainya. Okey, kita berbalik kepada objektif kita utama hari ini adalah untuk topik tulis kajian literature yang mana penting dalam kita nak membangunkan kerangka konsep tu. Okey, untuk dua slide pertama ni saya nak ulang balik untuk spesifik. Ada yang tanya untuk orang kualitatif lain ke, kuantitatif lain ke, nak buat sains lain ke? Sama. Literature review sama. Beza antara sains dengan social science, dengan kuantitatif, dengan kualitatif adalah maklumat. Ada yang maklumatnya depan mata, banyak sangat, berlonggok-longgok. Macam orang kuantitatif, dia kena buat simplify. Okey, dia kena simplify supaya penceritaan dia kemas, tersusun, tepat, accurate. Kalau merasa beruntungnya orang kuantitatif, joinlah kuantitatif. Tapi kena ingat, orang kuantitatif kena accurate, kena tepat. Kalau salah, salah semua. Okey, tapi orang kualitatif dia kurang, sebab knowledge tu memang kurang. Sebab knowledge yang kurang itulah kita kena kaji kualitatif. Dah semua kurang, literature review kurang, maklumat kurang. Betul lah tu buat literature review, betul lah tu buat kualitatif. Okey, macam orang sains, dia bukan lagi kurang, bukan kata banyak. Mungkin apa yang dia buat tu yang pertama dan yang terawal di dunia. Tetapi apa yang dia buat yang terawal tu, because dia dah zoom jauh, terlalu spesifik. Sebab tu dia scientific. Tetapi sebelumnya dah ada orang buat. Okey, ada orang yang gagal buat benda tu. Kenapa dia gagal? Ada orang yang tak pernah guna material, tapi kita kena bincangkan guna material lain. Ada orang yang buat benda yang sama, buat tapi gunakan metodologi yang berbeza. Jadi kita kena bincang sebab kita buat penyelidikan. Sebab tu bagi orang sains sebenarnya, bila sampai dekat literature review, bab metodologi tu dah dapat yang best untuk dia rigorous dekat
dekat literature review. Dia beritahu sebab ingat dalam penyelidikan tu melibatkan aktiviti. So aktiviti bukan hanya kita baca jurnal, kita melaporkan dapatan kajian lepas saja, melaporkan apa yang berlaku dekat akademik, industri ataupun government. Apa-apa dokumen kita laporkan dalam literature review untuk dapatkan pengetahuan. Orang kualitatif walaupun dia subjectively, tetapi apa yang dia bekalkan dalam literature review itu dah sangat baik. Kenapa? Daripada kita tak tahu benda tu, melalui bahan bacaan yang kita baca tadi, kita dah menulis, kita dah bincang dalam literature review, pengetahuan dah bertambah. Okey, tapi bagi orang kuantitatif, dia tak boleh cerita dia muntahkan semua benda, mentang-mentanglah semua depan mata, dia muntahkan tak, sebab semua orang dah tahu. Sebelum you tulis lagi literature review, semua orang dah tahu. Okey, apa yang kita tak tahu sekarang, perbincangan terbaru, apa benda yang buat dekat Afrika pada 2020, apa yang kat Singapura buat tahun 2020, tahun 2019. Jadi itu kalau sebut 5 tahun kini dan sebagainya, tuntutan yang pertama yang dituntut adalah untuk orang kuantitatif. Teori dah ada, kajian dah banyak, bincanglah benda yang baru. Tapi bagi orang kualitatif, subjektif. Bila subjektif, tengok dari segi tahun, masa dan sebagainya. Tetapi tidak boleh jadikan tiket atau alasan nak mengatakan kuali tak apa, buat lama. Ingat, supervisor akan menggunakan handphone. Macam saya akan gunakan medium-medium apa yang ada untuk cari bahan. You kata tak ada artikel tahun 2020, saya search ada je. Okay, you kena ingat, masih proposal defense atau viva, you kata artikel tak ada, saya tak dapat artikel 2020. Tak sampai, kalau saya buka handphone, tak sampai 30 second saya boleh dapat. Ni artikel saya jumpa tahun 2020, sebiji, lebih kurang apa benda you nak buat. Kenapa you cakap tak ada? Okay, saya find tadi result, saya jumpa 149. Kenapa you cakap tak ada? Ke you tak cari? Itu yang nak beritahu sekarang ni. Bagaimana seorang researcher, dia tak nak mencari. Dia tak nak explore. Dia duk tanya shortcut. Dia tak tahu nak explore. Bukan susah pun. Kalau nak register website, tak sampai 1 minit pun. Okey, bukan nak masukkan maklumat apa, boleh letak nama, masukkan email, beritahu bidang apa, institution mana, dah lah, sign in, sign out. Okey, jadi benda tu pun kadang-kadang nak explore pun kadang-kadang tak apa nak minat. Okey, ni slide dah ada depan mata, video dah ada depan mata, tinggal nak buat saja pun. So jangan bagi excuse saya risau perkara ini bila postgrad dia dah mula nak main excuse, so jumpa tak jumpa dan sebagainya. Saya selaku penilai juga, penyilia juga, banyak-banyak perkara memang excuse tu yang paling tak gemar lah. Cakap tak ada, saya dah cari tak jumpa, tolonglah saya apa semua kan. Saya rasa benda tu kena buat, kena explore. Melainkan kalau betul-betul benda tu memang dah jumpa, dah usaha, tak dapat, tu lain cerita. Okey? Okey, kita patah balik dekat slide. Minta maaf saya dengan mukadimah saya yang panjang sikit. Okey, untuk bahagian slide yang pertama ni saya ada tulis untuk semua untuk perspektif yang lain. Bukanlah kuantitatif ataupun kualitatif ataupun sains dan sebagainya, untuk semua. Dalam research memang saya letak gambar rajah. Banyak kali ni slide yang untuk hari ni dia lebih pada gambar rajah. So gambar rajah tu saya label, saya lukis dan sebagainya. Tapi sebelum tu slide nombor 1 ni saya cerita dulu, menjelaskan research question yang perlu ada dalam literature review. Okay, overview of your chosen broad topic. Maksudnya yang part 1, part yang besar lah, yang kita panggil umum dan general. Kita boleh buat overview broad topic. Okay, you kena cakap, ini you kena beritahu sebab supaya orang tahu status sekarang, apa yang berlaku dalam research, untuk tahu in generalnya apa dia. Bila cakap sekarang ni, okey, kita tahu sekarang ancaman besar wabak COVID-19 akan menjejaskan semua struktur dalam politik, ekonomi, sosial, teknologi, malah juga dengan agama. Okey, itu overview. Okey, jadi orang nampak perspektif. Okey, ini. Jadi itu part 1. Tapi dia kenalah you register bidang management. Pastilah tu cover dalam management. Okay, you memang topik ni memang sesuai untuk A, fokuslah A, tapi dia masih lagi kelompok dia general, tetapi dia masih menempuhi ataupun spesifik ke dalam bidang yang kita nak cover lah. Okay, namun bila orang sebut okey ni umum, masih lagi umum, generalisasi, okey, walau bagaimanapun sebut umum ke khusus ke dan sebagainya, dalam kepala kita, dalam mapping kita tu problem statement, research question, objective, hypothesis contohnya, yang ni memang kita dah nampak, kita dah tahu apa yang aku tuliskan ni, nak tak nak, walaupun dia umum, dia memang laluan untuk menjelaskan dan menjawab research question. Yang tu saya tekankan last class. So yang ni saya nak beritahu, walaupun saya tahu kat luar tu saya nak pergi longgar sikit dalam bidang ni, supaya saya tunjukkan dalam bentuk ada 3 part. Part 1 tu kita overview dulu. Okey,
Part 2 baru you explain, baru kita deep, baru kita start to deep. Okay, sebab tu yang piramid terbalik tu. Okay, kita explain of your sub area. Macam saya lah, you doktorate apa? Saya engineering. Wah, terror lah you kejuruteraan. Tak. Kata you doktorate engineering. Engineering tu banyak sub area, sub area, sub area. Banyak lagi. Saya cuma halus sangat. Kadang-kadang tak nampak dengan mata kasar. Itu je bidang saya tak besar pun. Jadi orang tak tahu apa benda yang kita nak kaji. Jadi kita kena tahu, orang kena tahu, you kena explain apa benda yang nak kaji. Kejuruteraan tu luas. So apa benda you nak cover. Okay, so berpandukan research question berdasarkan topik yang kita nak kaji, kita zoom lagi sub area. Okay, dia macam ni. Kalau dalam gambar rajah saya lukis tu, bila sebut part 1 tu overview tu dengan research question kita nampak, tapi kita samar lagi, kita kapur. Sampai dekat part 2 you dah mula explain. So kita nampak semakin hampir untuk menjelaskan research question. Lepas you explain the sub area, number 3 adalah you in-depth analysis. Jangan takut dengan perkataan analisis. Analisis ni bermaksud bila ada beberapa maklumat, ada berapa kedua lah, 2, 3, 4 yang boleh you buat comparison. Persamaan, perbezaan, kelompongan, itu analisis lah. You mampu membezakan, you mampu untuk susunkan, dan kemudian you mampu untuk buat conclude. Okey, yang tu yang katakan in-depth analysis. Kalau tak berlaku in-depth analysis, maksudnya anda cuma melaporkan, ni buat apa, ni buat apa, orang tu buat ni, orang tu buat ni. So, itu cuma laporkan saja. Dia tak laku in-depth. You just explain. Explain pun tak tahu. Dia dah banyak-banyak kau explain ni, aku tak dapat tangkap mana satu yang penting, mana satu kurang penting. Sebab tu dia kena overview, dia kena explain, dia kena in-depth analysis. Okay, ini selain daripada saya duk cerita kerangka asas sokongan. So sokongan ni boleh sebab konsep sampai teori, itu betul satu bab. Cuma untuk permulaan slide ni saya nak buka lagi satu side general. Mungkin yang ni juga kena diperjelaskan bagi orang-orang yang lain dalam researcher yang mungkin tak pernah faham kerangka teori, kerangka konsep dan kerangka kajian. Saya buka dulu dalam satu konteks bahawa mula part 1 you overview, part 2 you try to explain, you start to explain, you beginning to explain dari segi sub area. You dah kena pergi sub area, tak boleh terlalu umum sebab overview dah umum dah. Kemudian you lagi deep dengan gunakan in-depth analysis. Itu dalam research perbincangan yang ada kritis tu, perbincangan kritis tu analisis lah. Sebab kritis datang daripada analisis, kemudian synthesis. So lihat pada gambar rajah yang berikutnya, memang saya ambil masa yang lama, bukan nak buat ni lama. The way nak thinking, nak brainstorm diri saya macam mana nak perjelaskan you all untuk topik ni. Saya ada lukis satu untuk slide yang kedua ni. Bagaimana daripada broad topic pergi pada specialized sub area, sama dengan first slide tadi, cuma saya ambil keyword dia daripada research objective ke research question. Okey, kita nak sampai ke research question. Sebelum, paling dekat dengan research question adalah research objective. Nak bagi sampai research objective, kita kena specialist, kena specific sub area. Lepas tu kita ada overview atau broad topic. Okey, kita nampak. Maksudnya broad topic ke nak jawab research question tu jauh. Nak daripada broad topic atau overview tu nak sampai kepada research question, dia akan jumpa beberapa yang akan menyokong ataupun lagi dekat untuk menjawab research question. Contoh teori. Teori sangat jauh nak jawab research question. Ni teori, ini research question. Jauh. Dia sangat jauh. Untuk memastikan teori itu menjadi asas kepada proses untuk jawab research question tu, dia jumpa beberapa perkara lain. Dia jumpa model, dia jumpa prinsip, dia jumpa apa lagi? Dia jumpa report, dia jumpa blueprint, dia jumpa benchmarking, annual report. So dia jumpa benda tu. So benda-benda tu lagi dekat. Macam contoh industri kan. Industri sangat jauh dengan teori, sangat jauh dengan teori. Tapi yang dekat dia, best practice paling dekat dia. So dia bekerja, ada polisi kerajaan sangat dekat dengan dia. Ada kajian-kajian terbaru dekat conference, sebab industri pun pergi conference dapat dengar model-model baru. Kemudian badan-badan kerajaan, adalah dengan workshop dan sebagainya, keluarkan satu modul baru. Kemudian sendiri kita tengok kompetitor kita ada buat annual report, kita study kompetitor punya annual report. So dia dekat dengan industri. Yang jauh tu teori. Sebab tu saya kata macam mana you nak ini akademik macam mana PhD tu nak satukan teori tu dengan benda yang praktikal. Sebab tu kita dekat bab contribution, kita ada apa?
theoretical contribution, practical contribution. Itu tu nak mendekatkan daripada teori kepada industri. Kelemahan student PhD ada dua bahagian. Ada orang yang sangat bagus dekat practically. So sebab dia orang industri, dia ada experience, dia dekat dengan practically. Tapi teori dia tertinggal jauh. Bagi orang pure, dia sangat kuat dekat dengan teori sebab dia banyak berjumpa dengan teori-teori, berhadapan dengan baca buku jurnal dan sebagainya. Tapi dia tak tahu nak absorb dalam praktikal sebab dia tak baca maklumat-maklumat yang ada dalam industri. Itu contoh dia. Okey, itu nak beritahu dalam gambar ajar ni dah ada broad topic, kemudian you specialize sub area, kemudian you dapat keluarkan satu objektif, kemudian you nak in order to solve research question, so apa nak kena buat. Okey, saya dalam gambar ajar ni saya lukis anak panah, nanti you nampaklah movement dari broad topic pergi sub area pergi research objektif pergi your research question. Kemudian saya tunjukkan ada titik, maksudnya research question tu kecil je. Kalau kata besar tu overview besar ni. Okey, sub area topik dia kecil sikit. Objektif kecil lagi. Research question besar ni je, research question besar ni je. Okey. Tapi nak perjelaskan, nak menjawab benda kecil research question tu, dia kena ada satu konsep piramid terbalik. Daripada part broad topic, specialize, objektif tu objektif. Ataupun yang version sebelum ni saya beritahu start daripada asas, iaitu daripada teori yang relevan. Daripada asas tu dalam kajian untuk temu dengan perkembangan dunia semasa milenial semasa ni, kita perlukan beberapa support. Jadi perlu ada konsep. Jadi utama asas tadi daripada teori dengan konsep. Kedua gabungan teori dan konsep ni akan menjadi conceptual. Okey, ada orang yang conceptual ni visualize cantik, dah jelas. Dalam researchnya tengok you punya conceptual framework, letak research question kat sebelah, clear. Tapi ada kajian yang tak clear. Dia tak nampak lagi. Oh okey. Tapi kau nak kaji kau dia punya sub kan? Aku nak kaji yang sub. Macam mana sub ni tak clear. Jadi sebab tu dia ada kerangka kajian. Kerangka kajian jelas. Dengan sub-sub pun semua ada dalam ni. Oh, hari tu nampaklah nama ayah kau, tapi aku tak tahu ayah dia ada anak 5 orang ni. Oh, hari ni baru jumpa 5 orang. Itu kerangka kajian. Okey, kita boleh kata kerangka teori tu atuk kita. Bila atuk kita, oh ni asas kau, ni keturunan kau. Kerangka konsep mungkin mak ayah kita. Okey, yang kerangka kajian ni ada semua belaka. Ada atuk, ada bapak kita dan ada kita semua. Itu maksudnya kerangka kajian. Saya ulang baliklah, ini mungkin satu penerangan yang mudah. Untuk keturunan kita, datuk kita tu teori. Okey, untuk konsep kita tu dalam satu rumah tu ada mak ayah kita, ada atuk sekali. Ni kerangka konseptual. Kerangka kajian, atuk ada, mak ayah kita ada, kita pun ada. Saya silap dengan anak-anak kita pun ada. Itu kerangka kajian. Daripada broad topik besar, okey, keturunan tu besar, pergi pada subtopik. So subtopik tu spesifik. Oh, sebab spesifik tu mak ayah kita. Okey, bila sampai dekat research question, kita bawa sekali. Kita bawa atuk kita bawa mak ayah kita sekali. Itu research. Sebab tu dia ada orang baca, saya buat 3 pendekatan ni, piramid terbalik. Satu pendekatan 2 daripada asas, sokongan dan menjawab research question. Hari ini saya buat asas yang ketiga, daripada broad topic, specialize atau sub area ke research objektif dan research question. So 3 platform. Saya harap you all boleh tangkap apa maksud saya ni. Okey, kita kena jelas, kena berpaksikan semua yang kita nak kita buat dalam literature review. Saya berulang-ulang kali saya sebut untuk menjawab problem statement, nak jawab kita punya research objektif, research question dan hipotesis. Sebab itu tugas kita sebagai penyelidik. Apa saja yang kita buat sekarang ni semua nak jawab research question. Termasuk daripada literature review, daripada introduction, literature review, methodology, analisis, sampailah ke conclusion, sampailah yang bab limitation tu. Kenapa limitation disebut tu? Bagi menjawab research question. Ada perkara-perkara yang secara indirectly, ada perkara yang limitation tadi kami tak boleh nak buat, dan kami cadangkan kepada next researcher cover benda ni supaya dapatan yang saya dapat hari ini dapat diperkemaskan, dapat didalami lagi, dapatkan dipenuhi dengan diperkayakan dengan pelbagai maklumat. Okey, jadi justru itu kenapa research tu dia perlu extend, dia bergerak dalam satu circle daripada A, B sambung, lepas B, C, macam itulah seterusnya. Okey. Jadi gambar rajah ni juga saya jelaskan
dari teori ke konsep, dari kerangka teori ke kerangka konsep ke kerangka kajian, daripada research background ke problem statement, objektif ke research question. Nampak tak kita sekarang belajar aturan daripada research background. Tanpa ada research background kita tak boleh keluarkan problem statement. Tanpa ada problem statement kita tak boleh buat research objektif. Tanpa ada research objektif kita tak boleh buat research question. Tanpa research question kita tak boleh buat hipotesis. Tanpa ada teori kita tak boleh buat kerangka teori. Tanpa ada kerangka teori kita tak dapat tentukan konsep. Tanpa ada konsep dan teori kita tak boleh bangunkan kerangka konseptual. Tak ada teori, tak ada kerangka teori, tak ada konsep, tak ada kerangka konsep, kita tak ada kerangka kajian. Berbalik pada research, ada orang memang itulah teori, itulah kerangka teori, itulah kajian dia. Ada orang dia perlu support, jadi dia keluarkan kerangka konsep. Itulah kerangka konseptual dia, itulah kerangka kajian dia. Ada orang dia perlu kembangkan lagi, daripada teori menemukan kerangka konsep, daripada kerangka konsep dia boleh deep lagi, baru keluarkan dia punya kerangka kajian. Bila letak kerangka kajian, letak hipotesis atau research question, selari kena. Ini yang berlaku bila orang tanya, "Meh tengok you punya research question, meh tengok you punya kerangka konsep." Tak sampai lagi, tak deep lagi. Okay, saya advise you deep lagi, you keluar lagi satu kerangka namanya kerangka kajian, supaya kerangka kajian tu lagi jelas untuk menjawab research question. Tu maksud dia dalam bahasa. Saya cuba untuk tekankan lagi hari ini supaya you makin jelas kita buat susunan literature review. Okay, saya ada bagi juga outline dalam bab 2. Kenapa saya bagi awal-awal, kenapa saya bagi dah masuk ke minggu, dah masuk ke siri yang ke berapa? Siri berapa ya? 1, 2, 3, 4. Dah siri yang kelima. Sebab saya tak nak bagi awal-awal. Nanti kita terus bincang outline tu. Okay, you tak nak dengar ataupun tak nak cuba absorb dan tak nak cuba faham apa yang saya nak sampaikan dalam konteks literature review. Okay, jadi yang ni propose. Okay, ni propose, you all boleh ubah suai. Cuba saya nak nampakkan dari segi progress tu, daripada teori berkembang pada konsep menjadi kerangka kajian. Okey, 2.1 ini outline saya tulis outline dalam bahasa Inggeris. Sama je lah bahasa Melayu bahasa Inggeris, nanti ubah suai lah ikut keperluan bidang masing-masing 2.1 introduction. Okay, introduction ni yang kita dah beritahu itu adalah pengenalan bab. Tulislah dalam bab ni akan berbincangkan overview, teori, konsep, variables, hypothesis development, contoh dia. Okay, saya lupa nak sebut perkataan ni. Kalau umumnya kita memang cakap untuk buat literature review untuk menjawab research question, tapi bagi orang kuantitatif nama dia hypothesis development. Apa maksud dia? Berapa jumlah hipotesis yang ada? Saya ada 70 hipotesis. Maksud dia you ada 70 kan? Saya tak tahu, ramai ada buat formula. Saya memang bab ni saya serius sikit kan? Ada orang kata satu hipotesis mesti ada literature review. Okay, itu semua maklum. Kalau aku ada 70 hipotesis, 70 tu mesti ada literature review. Tak ada literature review, tak ada hipotesis. Hipotesis tak boleh datang tiba-tiba, dia mesti datang daripada literature review. Berapa banyak you tulis untuk hipotesis nombor 1? Orang kata 1/. Tak. Hipotesis benda penting. Kalau saya, sebab tu saya tak nak hipotesis. Student saya PhD 3 hipotesis pun cukup, 2 pun cukup. Tapi dia kena rigorous. 2 hipotesis tu dia kena menulis, dia kena buat, orang katakan tadi, analyze dengan synthesize. So dia kena buat benda tu, betul-betul dia cover, dia review. Biar sikit, tak banyak, tapi dia menulis tu matang. Bukan nak measure quantity banyak. Saya senang cakap dengan student saya, buatlah hipotesis banyak-banyak. Okey, lagi banyak you buat silap, makan setahun lah major correction je. Sebab kita buat keputusan untuk bagi major correction bukan disebabkan hebat, disebabkan banyak melakukan kesilapan. Buka muka surat ni silap, buka muka surat ni silap, campur setahun lah. Okey, nombor 1, 2.1 adalah introduction, 2.2 adalah overview. Yang kita dah bincang sikit apa itu overview kan, sama ada bila nak mulakan 2.2 tu ada yang masukkan cerita tentang transformasi, revolution, apa saya tambah sini, ada nak cerita kronologi, nak cerita filosofi,
sebelum kita masuk teori bahagian 2.2 ni, ceritalah apa-apa pun untuk menyokong kita punya research background. Yang kelas kita awal-awal tu saya beritahu bahawa dalam bab 1 research background tu terlalu spesifik, relevant. Khususnya kita letak kat research background tu adalah isu-isu yang relevan untuk pembinaan problem statement. Sebab problem statement tak boleh terjadi dengan sendiri. Tak ada isu, dia tak boleh bina problem statement. Jadi problem statement dia perlukan isu. Jadi isu tu dekat research background. Jadi research background tu membekalkan isu-isu untuk problem statement membina penyataan masalah dia. Bukan research background tu benda lain, penyataan masalah benda lain. Okey, dia ada dua cara penulisan. Ada orang kembangkan dekat research background tu untuk dijadikan problem statement. Ada yang banyak kajian yang dia cuma susun ayat jadi penyataan. Daripada research background tadi, buat satu penyataan jadi problem statement. Sebab tu ramai researcher yang problem statement dia tidak ada citation, sebab dia absorb daripada research background. Okey, contohnya daripada research background ini, cuba anda bina penyataan masalah. Okey, banyaknya bidangnya macam tu. Lagi-lagi bidang teknikal, bidang engineering, bidang sains, mostly semua macam tu. Tapi bidang social science ni dia lain sikit. Nama pun social science kan. Mulalah kita buat dua version tak. Research background benda lain, problem statement benda lain. Okey. Alright, masuk pula bab 1 ni. Kenapa nak bagi supaya you boleh align balik bab 1 dan bab 2 tu. Okey. Bila dah cerita semua overview, dah extend balik research background ni, okey, ini berlaku dalam sistem pendidikan kat Malaysia. So kita unik, kita berbeza. Baru aku faham cerita ni, sebab tu kan nak buat topik ni. Okey, dia nampak sesuai lah, penerimaan tu sesuai lah dekat bab 2. Kalau dia tulis dekat bab 1, dekat research background, bukan terlalu awal ke kau nak cerita apa yang berlaku kat Malaysia ni? Kita tak nampak. Jadi apa benda yang kau nak gaji? Jadi dia jadi terlalu awal dekat pengenalan. Jadi ada bahagian pengenalan tu bukan cerita umum, bukan. Pengenalan tu adalah benda yang penting. Setiap words, ayat dalam bab 1 sangat penting kerana dia meletakkan perkara-perkara yang penting yang kita akan bincang dalam bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Jadi apa saja yang kita buat dalam bab 3, sentuhan tu ada dekat bab 1. Apa yang kita bakal dapat dapatan nanti dekat bab 1. Jadi bab 1 ni kalau first semester tak pergi kelas research metodologi tak boleh nak tulis lah. Bukan tak boleh nak tulis, tapi dia tak boleh nak jawab sama ada betul ataupun tidak. Sebab tu saya advise bab 1 dan bab 2, bab 3 ni jalan sekali. Okey, bila you menulis, buat tambah baik, kena murni. Biasalah. Sebab apa? Sebab bila kita baca literature review, kita jumpa benda yang terbaru, yang lebih relevan. Kita kena modify balik bab 1. Bila dah jumpa bab 3 baru tahu. Okey, memanglah topik ni best. Masak aku kalau aku nak buat metodologi. Memang tak boleh nak buat penyelidikan. Data tak boleh dapat. Kita tak boleh nak interview. Tak sesuai lagi. Kilang kat Malaysia tak ada benda lagi nak buat. So tak sesuai. Bila nak pergi kat metodologi, nak buat penyelidikan, tak boleh. Data tak ada dapat support dan sebagainya. Kena revise balik you punya literature review. Mungkin teori tu berat sangat, kena tukar teori lain. Bila tukar teori lain, tukar balik bab 1. Normal lah orang nak bangunkan proposal, itulah cerita dia. Mana ada bab 1 aku dah siap dah, sebab aku suruh ikat tepi, susun ikat kuat-kuat, kita berfikir kepada bab 2. Mana boleh. Bab 1 tu asas dia. Jadi kita kena patah balik bab 2, tengok balik bab 1, betulkan bab 2, betulkan bab 1. Okey. Lepas tu bab 3 pun tengok jalan. Mana boleh gerak dulu gerak. Okey. Lepas tu you kena ada banyak tesis untuk jadikan rujukan tengok macam mana orang nak tunjukkan alignment antara 3 bab tu. Okey. Jadi outline tu, kemudian 2.3 ceritalah teori. Teori saya sebutkan asas-asas. Jangan tanya lagi, saya tak ada teori. Kan dah bincangkan teori tu apa. Teori tu kan asas ilmu. Asas ilmu tu boleh datang pada teori, boleh datang model, boleh jadi prinsip. Saya confuse lah. Dalam konsep pun ada teori, model. Kan saya cerita awal definisi saya, asas dengan sokong. Asas dengan sokongan. Asas ni dengan sokongan tu boleh masa yang sama. Okey, macam saya dengan isteri saya, ada masa saya lead, isteri saya sokong saya. Ada masa saya bab tukang masak, dia yang lead, saya sokong dia pula. Bab basuh-basuh pinggan, dia yang lead, saya support-support je. Okey, macam tu lah. Okey, janganlah kita ni kecil sangat. Bila sebut teori. Okey, teori tu asas utama. Apa-apa saja. Teori ni kau jadikan dia konsep pula sebab dia menyokong, dia sokongan. Teori ni menyokong pada teori ni.
Kan, ilmu dah berkembang. Tengoklah masalah kajian aku macam mana, situasi kajian aku macam mana. Kau tak tengok ke dokumen polisi dah macam mana. Sekarang government tengah cover benda ni. Sama pula dengan teori B ni. Jadi teori B ni boleh sokonglah teori A. Ingat tu je, asas sokong. Apa asas? Apa yang asas yang ada dalam konsep, itu pula boleh jadi teori. Apa yang ada dalam teori boleh jadi konsep. Tapi sifat dia asas dengan sokongan. Okey. Kemudian tapi cuma bila dalam kelas saya ataupun dalam ni saya jelaskan sikit explanation dia. Biasanya lah bila sebut teori ni teori lah. Sebab tu orang come out dengan teori. Nama teori Ali, teori Siti. Teori tu bersesuaian dengan kajian. Tapi dalam beberapa kajian tertentu ada yang tak gunakan teori, dia gunakan model. Model tu watak dia dah macam teori, tapi nama dia tetap model. Nama dia bukan teori. Dari segi pengistilahan, teori tetap teori, model tetap model. Tapi boleh tak model menjadi teori kepada kajian? Boleh. Kerana model ni dia menjadi asas utama dalam kajian. Apa lagi selain model? Terpulang kalau kajian agama, Al-Quran tu sebagai asas, itulah teori dia. Okey, lepas tu dengan bacaan buku dan kitab-kitab lain tu menjadi sokongan. Dengan ada Al-Quran dengan hadis ni, bolehlah kita menyelesaikan beberapa perkara yang sedang berlaku sekarang. Jadi itu nak kena faham. Penting. Kita tak kata teori tu lagi penting pada model, tak. Dua-dua tu komplement, saling lengkap dan melengkapi. Sebab tu saya lukis gambar tu, bulat-bulat tu, A, B, C. Dia subset, dia bukan redundant, bukan bertindan, dia saling lengkap dan melengkapi. Okey. Alright, kemudian dah ada 2.3 model, 2.4 konsep, kemudian 2.5, 2.6, 2.7 ni ikut bidang masing-masing. Saya letak sini variable pun boleh ubah. Ingat, itu saya beritahu, dia boleh jadi elemen, komponen, parameter, dimension, ikutlah bidang masing-masing. Kalau dalam bagi contoh ni, saya bagi contoh yang detail sebab bidang ni yang detail. Biasanya dalam bidang tu dia ada dependent variable, dia ada independent variable, dia ada mandating variable. Okey, kenalah masukkan. Jadi asas dia, you kena faham dia very subjektif. Problem statement boleh datang daripada depan, boleh datang daripada tengah, boleh datang daripada ekor, boleh datang daripada belakang. Okey, tapi secara umum biasanya kita menceritakan DV. DV itulah kita punya permasalahan. Okey, masalah kita macam ni. Jadi ada orang suka membesarkan masalah. Dia suka membesarkan masalah. Jadi dia kena dapat juga teori pada DV. Ada orang dia tak nak membesarkan masalah, dia nak selesaikan masalah. Jadi DV tak perlu teori. Yang perlu teori adalah IV. IV itu apa? IV itu adalah independent, pun boleh ubah bebas. Jadi dia boleh apa-apa. A mungkin boleh selesaikan masalah ni, B mungkin, C mungkin, D mungkin. A ada teori dia, B ada teori dia, C ada teori dia. So itulah namanya independent, bebas. So apa solusi dia? Research ni pakai A, research tu pakai B. Contoh kita dah hujung-hujung. Yang tu yang berlakunya sinergi dengan integrasi tu, cuit ambil dekat A, cuit ambil kat B. Ingat, cuit boleh sebarang cuit kena ingat. Kita tidak mencacatkan teori ataupun mengubahkan teori. Email lah, mintalah izin dengan pemilik teori. Saya biasa communicate dengan orang punya owner teori. Cuba tanya dengan dia, kalau saya pakai separuh boleh tak? Dia kata boleh, pakai. Jangan sebut nama teori itu. Nak pakai. Jangan cite saya, jangan sebut nama teori. Tak layak. Sebab anda dah cacatkan teori itu. Dia set, dia kena seimbang. Rumah kena cukup tiang dia. Kau cabut satu tiang, untunglah rumah tu. Itu kena faham pasal teori. Teori ni dia kena konsep dia. Kita kena pegang satu teori. Sebab tu teori ni satu je untuk orang kuantitatif. Teori tu satu. Tapi teori satu tu tak ada. Dia memang sangat-sangat perlukan. Okey, dia perlukan B. Okey, aku ada kereta, tapi kereta aku tak ada minyak. Memang aku tak ada pun cerita pasal minyak. Aku perlukan minyak, jadi aku perlukan B. Okey, kita dah ada minyak, kita dah ada kereta. Malangnya tak ada siapa yang pandai buat kereta. Kita perlukan C untuk buat kereta. Jadi dia macam tu, dia lengkap. Asas dia tetap kereta. Asas dia tetap kereta. Kalau tak ada kereta, jangan ceritalah pasal minyak dengan orang pandai buat kereta, tak guna pun. Tapi cerita dia sekarang, kereta dah ada, minyak dengan orang tak ada. Bila cukup tiga-tiga tu, barulah kereta tu boleh berjalan dengan sempurna. Jadi kita perlukan 3 teori. Okey, itu sifat dia.
Tapi kita dah ada asas teori yang bagus ni, dah ada 3 ni. Tapi kita setakat asas tak guna, kita nak lumba kereta. Lumba kereta kita kena adakan satu lagi maklumat yang consider dia teknologi yang boleh speedkan kereta kita berdasarkan laluan. Ni kenapa? Tak apa, kita perlukan ada satu sistem. Mana dapat sistem? Tu sistem tu konsep. Konsep untuk memacukan kereta tu supaya dia laju. Kita perlukan lagi. Jadi kena perlu apa lagi? Kita banyak lagi. Kita kena ada macam orang yang boleh baca satelit ni sebab dia boleh tengok mapping kat mana. Itu mana pula? Yang ni ada model B pula. Itu yang perlukan konsep tu. Itu membezakan research dia. Kalau kau cakap teori ni semua memang orang tahu kereta mesti ada pemandu, mesti ada minyak, mesti ada keretanya. Itulah teorinya. Semua orang dah tahu. So nak buat research apa ni? Nak buat research tu lah. Nak tengok kereta, nak tengok minyak, tengok orang. Mana extension dia? Mana originality dia? Itulah. Kereta mesti ada minyak dengan kereta lah. Menyelesaikan masalah orang dah tahu. Sekarang ni aku nak masuk pertandingan. Pertandingan ni bebas lumba kereta. Yang penting siapa sampai dulu. Ikutkan geografi pertandingan kereta ni, dia satu tempatnya. Kereta ni kalau boleh jalan atas air, atas laut, dia akan sampai dulu. Kan? Kita ambil teori. Teori lah sebab kita kena ada kereta. Kita ambil teori tu macam mana nak sampai. Kan kita punya masalah kereta nak jalan atas air. Itu masalah kita. Macam mana nak selesaikan masalah. Teori dah jumpa dah, teori kereta. Dah jumpa pemandu, dah jumpa minyak, dah jumpa kereta. Kita kena ada. Jadi kita perlukan konsep. Bila jumpakan konsep beberapa tu, kalau gabungkan konsep dengan teori, dapat tak kereta tu berjalan atas air? Nampak dah. Tapi kita kena zoom lagi lah. Tayar tu dia bunga macam mana, lepas tu dia apa lagi. Yang tu perlukan kerangka kajian. Sebab konsep dah jelas tapi dia tak boleh deep lagi. Sebab tu kita perlukan ada satu, dia panggilkan sebagai kerangka kajian. Nanti dekat group WhatsApp saya tunjukkan satu gambar contoh. Saya tunjuk ini teori, ini konsep, ini kerangka kajian. Ini kajian lepas. Jadi you all tengok macam mana dia move, dia bergerak. Alright. Jadi outline tu teruskan lepas kita coverkan semua variable. Biasanya kalau orang kuanti dia start dengan dependent variable, kemudian independent variable, moderating, mediating variable, semua kena nyatakan. Kemudian 2.8 ni yang kita cover 2 hari lepas, iaitu menjawab research question, membuat literature review bagi menjawab research question. Gunalah, kalau orang kuanti dia guna hypothesis, dia panggil hypothesis development. And you all, kadang saya dah ajar tu contoh kan. Kalau research question kita macam ni, jadikan subsection 2.81. Yang ni 2.82. Susun macam tu. Make sure apa yang kita buat 2.8 ni, kita bincang yang last 2 days tu. Make sure semua penulisan kita ni menjawab persoalan kajian dengan meletakkan macam abstrak. Ingat lagi tak abstrak? Apa ada dalam abstrak? Ada teori, ada problem, ada objektif, ada research question, semua benda tu. Jadi apa yang ada dalam abstrak, itulah kita buat perbincangan abstrak di bahagian 2.8 ni. Kemudian template untuk membangunkan kerangka kajian. Ini pun satu, ini asas. Ini antara benda yang saya start ajar awal pada tahun 2016. Inilah template awal yang saya ajar macam mana nak hasilkan satu research framework. Saya ada research framework. Memanglah dia research framework. Mana datang research framework ni? Research framework ni ada sumber-sumber. Kan tadi saya sebut meter kan? Daripada yang jauh sampai dekat. Daripada teori, ada konsep, ada kerangka kajian. Jadi saya tunjukkan gambar rajah ni. Saya cuba explain. Nanti you tengok gambar rajah ni. Kalau ikut teori, dia ada A, B dan C. Dia teori tu ada elemen atau dia panggil formula upah, ada A, B, C. Tetapi untuk small theory, conceptual dia jadi konsep support pada teori tadi. Kalau small theory dia ada A, D, E. Beza Kalau tengok teori tadi dia ada A, B, C. Tapi tengok yang small theory tu ada A, D, E. Maksudnya yang small theory yang sama dengan teori cuma satu, dia A je sama. Tapi kalau untuk model ataupun industri model dan sebagainya, dia ada B, D, E, F. So dia tidak ada langsung A, B, C. Dia tak sama langsung dengan teori, tapi dia keluar benda baru. Practitioner 2020 ni keluarkan B, D, E, F. Sangat berbeza dengan teori. Kemudian conceptual, government pula keluar C, D, F, G. Government sekarang ni ada satu elemen yang sama dengan teori, iaitu C. Dalam literature review tak ada masalah, kita akan jumpa ABC tu. Masalah dia jumpa lebih A, B, C, D, E, F, G. Kemudian kita nak buat research framework. Yang ni yang kita start fikir.
Kalau teori ni dia pakai ABC, nak tak nak aku kena pakai ABC. Sebab tu wajib. Kalau aku tak ambil ABC ni, tempang teori ni. Tapi teori ni untuk 2020 ada benda something yang kita nampak kelompongan. Berdasarkan literature review kita nampak nak survive tahun 2020 ni kita kena masukkan elemen D. D ni elemen teknologi. Bila aku lihat small theory ada D. Dekat industri, dekat kerajaan pun pakai D. Literature review semua pakai D. Jadi D tu jadi satu benda yang wajib sekarang ni. Government pakai, industri pakai, literature review sebut, tapi dalam teori tak ada D. Maka you gabunglah jadi satu kerangka kajian baru dengan adanya A, B, C, D. D tu apa? Masukkan elemen teknologi. Itulah extension. Boleh tak pakai nak sebut nama teori tu? Boleh, sebab ABC masih you kekalkan. Ini filosofi mudah untuk faham sebuah research. Kita buat research, kita berkembang. Simpan untuk orang belakang. Orang belakang pun ada benda. Kebetulan problem statement kita sentuh pasal teknologi. Memang dengan keadaan sekarang ni Malaysia bukan Malaysia, satu dunia berhadapan dengan COVID-19. Jadi isu ekonomi kena bergerak secara online, gunakan cara teknologi. Dan benda itu tidak pernah ada dalam teori menyebut teknologi. Tetapi melihat kepada semua support yang ada, industrial, government, kajian-kajian terbaru, malah ada teori kecil daripada kajian PhD, D ni tak lekang disebut. Jadi kenapa kita tak buat ABCD? Dan you pun dah buat check daripada literature review, tak ada orang pun yang letakkan D bersama-sama dengan ABC daripada teori ni. Itu secara mudah untuk faham. Okay? Kemudian saya tunjuk balik piramid terbalik ni. Kita buat macam checklist. Okey, kita dah buat pengenalan overview, kita dah buat huraian teori, cerita pasal teori, pemilihan teori, kemudian kita ada template, kemudian kita dah buat kerangka theoretical, kita dah faham apa itu konsep, apa elemen-elemen yang berada dalam konsep, kemudian kita dah bangunkan kerangka konsep, kemudian kita dah buat perbincangan menjawab research objektif dan research question. Hari ini saya extendkan lagi, kita dapat kerangka kajian. So hari tu rumusan pun kita dah siap. So kita dah buat semua benda tu. Saya dah buat checklist. Kita ada dua lagi hutang yang kita kena buat next class. Yang pertama adalah kita nak belajar. Kalau you perasan, saya bagi template tu satu tau. Next class saya akan cantumkan template tu jadi one set. So you akan nampak how to align dan integrate tu. Okey, cuma saya simpan satu, saya tak nak habiskan sebab tak cukup pun. Kalau nak bagi sejam pun tak cukup nak cover template tu. Kalau template tu, penggunaan template tu, kalau saya ajar physically tu daripada pagi pukul 8 sampai pukul 5 sampai pukul 6 baru habis penggunaan template tu. Cuma saya ambil lah secara mudah untuk penjelaskan template tu supaya nanti kita ada komunikasi perbincangan jam 3 tu supaya kita boleh lebih faham. Okey. Okey. Ada sedikit tips sebelum saya tutup ni. Kenapa perlu lakaran rajah kerangka kajian kalau sudah ada kerangka konsep? Kenapa lagi nak buat kerangka kajian? Kenapa nak buat kerangka konsep? Kita boleh jelaskan kerangka konsep tu dah betul, tapi kita nak deep lagi. Bila deep tu, orang, audien, penilai dan supervisor dan kita sendiri juga semakin dekat ke arah research question tu. Dia benda yang sama, cuma kita subconstructkan dia lebih detail supaya dia dapat jelas. Duduk research question kat sebelah tu nampak. Okay. Kenapa perlu ada kembangkan kerangka konsep sehingga kerangka kajian perlu dibangunkan? Kenapa nak kembang? Cukuplah kerangka konsep ni, nanti faham lah orang yang baca ni, cukuplah. Okey, ini berbincanglah dengan supervisor. Ini prinsip orang. Ada orang kata tak payah, you tak payah deep lagi, cukup dah cerita general je. Itu tak perlu kerangka kajian, ni kerangka konsep je. Ada orang lagi best, kerangka konsep, ni bukan kerangka konsep, dia kerangka kajian. Jadi terus lompat, kerangka teori, ni kerangka kajian. Boleh kan? Pilihan pertama, kerangka teori saja, boleh? Ataupun A, kerangka teori, B, kerangka konsep saja. Okey? C, kerangka teori dan kerangka konsep. E, kerangka teori, kerangka konsep. E, semua di atas. Jawapan dia semua di atas. Semua boleh untuk label PhD. Ikutlah permasalahan objektif dari research question. Saya ada kerangka teori dapat PhD. Ramai ikut dapat PhD pakai kerangka teori je. Ramai ikut tak ada teori dapat PhD sebab dia pakai kerangka konsep je. Ramai orang dapat kerangka teori dan kerangka konsep. Ada yang pakai tiga-tiga. Kalau lepasnya dia yang tanya, ada tak contoh tesis yang tak pakai konsep, dia pakai kerangka teori? Tak. Kan awal slide tadi
Kita tak explore, you tak cari. Kadang-kadang ada dalam desktop tu, ada dah you download, tapi tak pernah nak memahami konsep daripada asas kesokongan itu. Asas dan sokongan itu ada kedua-kedua ni. Aku dah nak buat research ni sebab aku dah jumpa teori dengan sokongan. Dua ni memang bantu aku lah nak buat kajian. Itu kan bahasa yang biasa kita sebut. Aku ni kalau nak buat research, aku ni nak buat kajian, aku kena ada asas dan sokongan, baru aku boleh buat kajian. Itulah saya nak buat kerangka kajian. Saya kena ada kerangka teori, saya dah kena ada kerangka konsep. Sebab kerangka teori itu saya punya asas, kerangka konsep itu saya punya sokongan. Sebab tu baru saya boleh buat kajian. Macam mana nak buat kajian? Saya keluarkan kerangka kajian. Itu bahasa lain pula nak bagi you all faham. Okey. Kemudian dia kata, kenapa perlu ada ketiga-tiga ni? Kenapa nak ada kerangka teori, kerangka konsep dan kerangka kajian ni? Jawapan saya tak sama. Sama dengan slide sebelum ni, jawapan yang sama. Mohon maaf Prof, saya tulis semua ini kerana ingin menggambarkan lebih jelas dan khusus antara perkaitan setiap pemulik ubah atau faktor utama dan sub proses penyelidikan, yang mana yang saya sebutkan tadi itu ada pembuktian, citation dan sokongan yang berkaitan dengan teori, pemboleh ubah, metodologi, analisis dengan dapatan. Berdasarkan citation ada rujuk metodologi, dapatan dan sebagainya. Dan boleh menjelaskan dan serta menjelas dan menjawabkan research objektif dan research question berdasarkan sumber dan dapatan kajian lepas. Memang jawapan saya ni nak agak teknikal, tapi jawapan boleh mudah. Kenapa nak buat benda ni Prof? Sebab nak jawab research question Prof. Itu jawapan paling lembut lah. Tapi nak beritahu dalam bentuk ayat yang teknikal, supaya kita bukan saja-saja nak jawab research question. Tanpa ada research question maka tak terjawab lah kita punya problem statement. Dan semua apa yang saya tulis ni, asas dia ada sumber dia, ada dokumen dia, semua tu diperjelaskan dengan diwakilikan konstruk, subkonstruk dengan pemulik ubah, bagi memastikan secara khusus. Jadi dua keyword ni. Jadi itu ayat yang sesuai lah. Kita panggil sama dia di in-depth analysis ataupun secara khusus ni. Kita buat kerangka kajian ni untuk terus semakin jelas dan boleh menjawab objektif dan research question. Jadi itu yang membezakan kerangka teori. Walaupun saya tulis juga kerangka teori, kita buat kerangka teori untuk menjawab research question, tapi masih lagi kurang spesifik. Nampak tapi kabur sedikit. Buat kerangka konsep untuk menjawab research question, nak dekat dah, nampak tapi tak tahu apa secara dalamnya, lebih in-depth dia. So bila buat kerangka kajian, kalau orang buat kerangka kajian masih tak nampak lagi research question, saya tak tahulah, mungkin dia kena buat kerangka kajian 2.0 pula kot, supaya dia tak sampai lagi. Itu dia. Sebab tu bila kerangka kajian ni, berdasarkan kerangka kajian yang dilukis, cuba teka dia punya research question. Macam tu. Tu menarik tu bagi kawan sebelah. Kau tengok gambar rajah tu. Apa research question yang boleh dibina? Apa masalah yang kita boleh nampak? Kalau dia menyongsang habis tu, maksudnya susah lah tu. Maksud dia tak faham lah. Itu kita boleh menilai, nak assess kita punya kerangka kajian ni betul ataupun tidak. Itu saja untuk perkongsian kita malam ni. Memang saya nak cerita dan yang kita bincangkan dalam grup WhatsApp ini adalah versi kedua bagi menjawab research question dengan ada kerangka kajian. Saya kena ulang balik yang 2 hari lepas sebab nak lebih faham apa yang saya nak kongsi hari ini. Maka asas literature review kita ni dah cukup. Kita nak buat literature review tu dah cukup. Cuma ada 2 lagi perjumpaan kita yang kita akan buat penggunaan full template. Dan hari terakhir yang ni saya kena ajar kat you all untuk konsistensi menulis. Macam mana satu hari nak menulis satu perenggan yang baik. Disiplinkan 1 jam satu hari untuk tulis satu perenggan yang terbaik dalam pengajian tesis. Satu hari satu perenggan. Seminggu dapat berapa muka surat? 3 muka surat. Dalam sebulan dapat 12 muka surat. 10 bulan, 2 bulan cuti, anda dapat 120 muka surat. Iaitu hari yang terakhir kita akan buat kelas literature review. Kita akan bincang macam mana strategi nak menulis satu perenggan. Kenapa tak ajar awal? Tak boleh. Sebab satu perenggan tu datang daripada apa yang kita cover asas ni dengan nak belajar full template nanti. Barulah sekali tu dapat belajar macam mana nak tulis satu hari satu perenggan. Terima kasih atas kesabaran anda mendengar dan mempelajari teknik literature review ni menggunakan template dan penerangan secara
Kita mulakan daripada broad, daripada sub, daripada asas, teori, daripada konsep sampailah menjadi kajian. Okey, mohon maaf atas sebarang kesilapan yang saya lakukan, atau kekurangan apa yang saya sampaikan. Saya mohon maaf. Okey, semoga kita berjumpa lagi untuk next class. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum dan selamat malam.